Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, di antara usaha yang kita lakukan sepanjang kita mari ke masjid ini adalah usaha untuk berada dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam perkara kita lakukan. Kita semayang, kita baca Quran, kita berzikir, kita tadabbur, dan macam-macam lagilah ibadat kita lakukan, dan kita mengulanginya berkali-kali untuk satu tempoh yang panjang. Salah satu usaha itu adalah untuk kita berada dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita berada dekat dengan Allah, maka harapan daripada jarak yang dekat itu menjadikan kita disukai oleh Dia, menjadikan kita menerima Dia dengan sesungguhnya, menjadikan kita diredai, diberkati, dan akhirnya pergi ke tempat yang kita semua inginkan, iaitu masuk ke syurga Allah. Namun begitu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala ada beberapa indikator yang Dia gunakan untuk mengukur sejauh mana berjayanya kita untuk mengekalkan pencapaian itu. Dan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah menerima di antara perkara-perkara asas dalam keimanan kita bahawa iman kita itu naik dan turun. Adakala pencapaian iman kita itu tinggi, maka keberadaan kita dengan Allah itu juga hampir dekat. Apabila iman kita itu menurun, maka keberadaan kita dengan Allah itu makin menjarak. Jadi keberadaan seseorang itu dengan Allah tidak seperti dia menjawab jawatan kerajaan. Bila dah jawab jawatan tersebut, lepas tu buat apa pun dia kekal di situ. Ianya boleh diumpamakan seperti khusyuk dalam solat. Mungkin sekejap tadi solat kita cukup khusyuk, tapi ianya tidak bermaksud zuhur nanti kita akan khusyuk seperti mana khusyuknya kita pada solat subuh. Begitu jugalah dengan asarnya nanti dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, setiap apa yang kita lakukan dalam hidup ini sebagai orang yang sudah lama berada dalam perkara ini, seharusnya kita menjadi seorang yang peka. Seperti mana kita lihat kalau pegawai muda dia ambil rasuah, pada saya tak perlu dirisaukan sangat. Sebab pegawai muda itu risiko dia ambil rasuah tu kecil je, sebab dia belum confirm jawatan, dan dia pun mempunyai nafsu yang besar nak melancong, nak pakai kereta Honda dan sebagainya. Tapi yang menyedihkan ialah pegawai tua pun ambil rasuah juga. Gajinya besar, pencen tak lama lagi, risikonya terlalu besar. Maka samalah juga seperti kita duduk di masjid. Kalau anak-anak muda
dia tidak kisah sangat keberadaan dia dengan Allah ketika mana dia datang masjid, itu tidak aib. Tapi yang mengaibkannya bila kita dah tua, dah dekat dah nak masuk kubur pun masih tak kisah hubungan kita dengan Allah, sedangkan kita tak lama lagi nak pergi ke situ. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita harus sedar bahawa kita setiap masa akan diuji dan diuji dan diuji. Ujian itu ianya tidak sama dari segi kadar dan juga bentuk, tetapi dari segi konsepnya ianya sama. Maka oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita merasakan bahawa usaha yang kita lakukan selama ini ianya memenatkan kita. Kita terpaksa bangun pagi, solat subuh, solat sunat sebelum subuh. Kita terpaksa mengawal itu dan ini di antara perkara halal dan haram. Kita terpaksa macam-macam dah kita buat. Dan bukan sehari kita buat perkara ini, sepanjang hidup kita. Maka amat malanglah jika segala kepenatan yang kita lakukan ini kadang-kadang kita sia-siakan begitu saja apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu, tuan-tuan, adalah perlu kita mengetahui bagaimana ujian itu didatangkan kepada kita. Setidak-tidaknya kita tahu bahawa ianya adalah ujian, ianya adalah suatu mekanisme yang akan digunakan untuk kita selagi mana kita hidup di dunia ini. Jadi tuan-tuan, bila Allah Subhanahu wa taala menilai kita, dan dengan penilaian itu akan menjadikan ianya asas pengekalan keberadaan kita dekat dengan dia, maka di antara indikator yang digunakan oleh Allah untuk menilai keimanan kita ialah kebergantungan. Allah Subhanahu wa taala amat menyukai satu surah di dalam Al-Quran yang dinamakan Suratul Ikhlas. Disebut di dalam satu hadis, sesiapa yang menyukai Suratul Ikhlas, maka Allah akan menyukainya. Dan pernah satu kali beberapa tentera melaporkan mengenai tidak puas hati mereka kepada Khalid Ibnul Walid, di mana dalam satu arahan peperangan Khalid memimpin tentera, dan selepas pulang daripada peperangan tersebut, ada beberapa askar pergi mengadu kepada Nabi tak puas hati dengan Khalid. Di antara aduan tidak puas hati kepada Khalid itu, dikatakan kepada Nabi bahawa Khalid ini setiap kali jadi imam, Qul huwallah manjang. Rakaat pertama Qul huwallah, rakaat kedua pun Qul huwallah. Jadi tuan-tuan, bila begitu, baginda pun panggillah Khalid dan bertanya kepada Khalid, kenapa kamu semayang rakaat pertama Qul huwallah, rakaat kedua Qul huwallah, dan tiap-tiap kali semayang baca ayat tu je? Maka Khalid Ibnul Walid mengatakan kepada Rasulullah dengan penuh bangga, dia kata, ya Rasulullah, ada dua sebab aku baca ayat itu setiap kali aku semayang. Maka baginda bertanya apakah sebab tersebut, dan dia beritahu sebab yang pertama, aku tak hafal ayat lain melainkan yang tu. Dia okey lah kan, tuan-tuan. Saya rasa kalau tu imam kita baca Qul huwallah rakaat pertama kedua, mesti jemaah akan buat surat layang dekat itulah, minta tukar, betul kan. Tapi Nabi kata okeylah, Khalid begitu. Yang kedua, kata Khalid, aku suka sangat dekat surah Ikhlas itu. Dan baginda SAW begitu gembira kerana Khalid
menyukai surah yang Allah suka dalam surah tersebut. Maka kita pun bertanya, apa yang ada dalam surah tu sampai Allah begitu suka? Di antara perkara yang dinyatakan dalam surah tersebut yang menjadikan Allah suka tentang kenyataan itu, iaitu Allahus Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Di mana Allah menyatakan dengan tegas, katakanlah wahai hamba-hambaku bahawa Allah itu esa dan dia adalah tempat bergantung semua makhluk. Jadi dengan itu tuan-tuan, nyatalah kepada kita bahawa di antara perkara yang akan Allah ukur kita dan mengekalkan jarak kita dengan dia ialah sejauh mana adanya rasa kebergantungan kita pada Allah. Jadi tuan-tuan, dalam hidup kita sepanjang kita datang ke masjid, usaha menghampirkan diri kepada Allah, maka kita rasa banyak situasi yang Allah lakukan ataupun adakan dalam hidup kita itu menjadikan rasa kebergantungan kita pada Allah itu tinggi. Ada seorang jemaah dari masjid dekat-dekat dengan masjid ini, dia minta saya doakan dia. Dia kata, Ustaz, tolong doakan saya. Saya kata, apa yang puan nak saya doakan? Dia kata, saya selalu ada masalah menyebabkan tiap-tiap malam saya kena bangun semayang. Jadi saya kata, Alhamdulillah, saya akan doakan supaya masalah itu kekal dengan puan. Jadi dia kata, kenapa Ustaz doa macam tu? Iyalah puan, sebabnya bila kita ada masalah, maka kita akan bangun sembahyang. Cuba saya doa tak ada masalah, tak bangun dalam sembahyang, tuan-tuan. Mana baik kita ada sedikit masalah yang menjadikan kita kena sembahyang aja, minta Allah selesai, dengan kita tak ada masalah yang menyebabkan kita tak sembahyang. Pada saya lebih baik kekal ada masalah itu. Sebabnya sepanjang kita hidup, orang yang ada masalah sahaja yang maintain boleh datang masjid, tuan-tuan. Orang yang tak ada masalah jarang mari masjid, tuan-tuan. Bila kita mari Covid dulu, kita semua takut mati, maka ramai orang mari masjid sehingga marah dekat kerajaan bila nak buka masjid. Jadi semua nak mari sebab takut mati. Lepas tu bila Covid dah reda, tengok muka yang regular ni je lah, yang dah mari sebelum Covid dan selepas Covid, yang bising dekat Facebook, yang bising bila nak buka lah macam-macam, tak mari-mari pun, tuan-tuan. Dia tak mari pun, bising je lebih, tuan-tuan. Begitu juga bila kita keadaan gawat ekonomi, mesti kita akan semayang, baca doa, mana doa murah rezeki, mana doa tak. Sebab tapi cuba kita dah tak gawat dan makmur, kita tak mari, kita akan tanya kedai mana makan sedap dekat Taman Tun, tuan-tuan. Jadi bermaksud, tuan-tuan, apa yang nak diberitahu, Allah itu dia suka sangat kita ada rasa kebergantungan yang tinggi kepada dia. Dan bila dia beri kepada kita keadaan yang kita sudah lalui sekarang, dengan beberapa situasi yang ada, sebenarnya sudah menjadikan kita dapat mengekalkan rasa kebergantungan itu. Cuba tuan-tuan bayangkan, saya duduk semayang dekat tuan-tuan, saya tengok tuan-tuan bergerak sikit je sebut Allah. Tu kan duduk tu nak bangun tu Allah 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 Allah, sebab ada sakit sikit-sikit. Nak ambil kerusi pun Allah, nak letak pun Allah. Tuan-tuan rasa tak bangga ke boleh situasi macam tu? Cuba tuan-tuan minum Pamoga yang dijual oleh Datuk Seri Vida. Dia kata lepas minum Pamoga tak sakit dah. Saya risau sangat kalau tuan-tuan dah tak sakit, tuan-tuan tak mari dah masjid, tuan-tuan jogging.
Sebab sakit pinggang tu lah mari masjid ni. Tak percaya, cuba tengok, semua cari dinding, tuan-tuan. Okey lah, tuan-tuan. Jadi bermaksud kadang-kadang kita tak sedar bahawa Allah telah beri pada kita satu perkara, yang mana perkara itu ataupun lingkungan itu menjadikan rasa kebergantungan kita pada Allah tu tinggi. Bila rasa kebergantungan kita pada Allah itu tinggi, maka Allah suka dengan kita. Jadi untuk mendapat apa yang kita ada ini, tuan-tuan, ianya bukan suatu yang mudah untuk kita capai. Jadi apabila kita mengetahui akan realiti itu, maka kita tidak akan jual ataupun gadai perkara tersebut dengan perkara yang lebih remeh. Tapi telah menjadi sunnatullah, tuan-tuan, bila Allah beri sesuatu pada kita, dia akan uji bagi mengekalkan pemberian tersebut. Maka kita pun bertanya, apakah ujian itu? Ujian itu ialah manusia yang ada dalam lingkungan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apabila dinyatakan bahawa ujian yang paling besar dalam hidup manusia ini adalah manusia, di mana manusia itu dinyatakan oleh Allah sebagai instrumen asas untuk Allah uji manusia tadi. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ fitnah. Kami jadikan sebahagian daripada kamu itu adalah instrumen untuk menguji kamu. Jadi tuan-tuan, kita harus melihat wajah-wajah yang ada di sekeliling kita, sama ada ianya isteri kita, anak-anak kita, kedua ibu bapa kita, kawan-kawan kita, orang di atas kita, orang di bawah kita. Semuanya itu, tuan-tuan, adalah potensi untuk dijadikan alat bagi Allah menguji kita. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak dan isteri kamu itu serta harta kamu itu adalah ujian. Masa saya muda-muda dulu, saya sudah tahu ayat itu, tapi saya tak faham Allah uji apa ya kita dengan anak-anak. Kita nampak anak, kita cium, kita bermain dengan dia, seronok aja. Apa uji tak tahu yang Allah akan guna untuk anak-anak. Masa saya muda-muda dulu, saya belajar satu hadis Nabi, dan guru saya pun bila baca hadis itu dia skip, dia tak hurai, dan tinggallah saya kebingungan 30 tahun. Hadis itu berbunyi, al-abna'u mabkhalatun wa madhbahatun. Anak-anak itu adalah mereka yang akan menjadikan ayah itu kedekut dan ayah itu jatuh dalam kecelakaan. Saya tak tahu apa makna hadis itu. Anak boleh menyebabkan ayah kedekut dan ayah juga jatuh dalam kecelakaan. Jadi saya pun seperti tuan-tuan juga ada anak, saya pun ada anak. Tengok anak membesar dan berfikir hadis tersebut, apa ya Nabi nak beritahu. Bila anak-anak saya dah besar, baru saya faham hadis itu. Dan tuan-tuan, alhamdulillah dah lepas. Saya dah ada anak sulung besar yang mungkin akan kahwin. Maka saya mula tanya, berapa kos kahwin anak, tuan-tuan? Dengan nak ajak kawan-kawan Taman Tun lagi, saya rasa perlu ada tak kurang daripada 80,000 untuk kenduri kahwin. 80,000 penduri kahwin itu yang menjadi ayah makan nasi lemak pagi, petang dan malam, tuan-tuan. Anak nak kahwin, kalau ayah kahwin tak apa. Anak takkan nak pakai pinggan polistering ajak tuan-tuan, datuk-datuk mari rumah ustaz makan polistering. Takkan nak makan nasi kerabu, tuan-tuan. Mesti makan nasi minyak, paling kurang 3 jenis lauk,
satu panggil pemanis mulut, mesti lagi dog gift, lepas tu tempat makan mesti ada aircon, tuan-tuan kan tak pernah berpeluh. Itu yang sekarang tak tukar baju pagoda tu, tuan-tuan. Memang betul anak-anak menjadikan ayah jadi kena dah serabut, tuan-tuan. Alhamdulillah anak dah semua kahwin. Yang kedua, baru faham anak-anak itu menjadikan kita malu. Bila anak dah keluar universiti, isteri desak, kan abang ada kabel-kabel, anak kita kan nak kerja. Kan ada pengerusi TMB pencing duduk masjid, kan ada pegawai kanan Petronas pencing, tak boleh ke kabel-kabel adjust, tuan-tuan. Dulu saya tak pernah bercakap mengenai adjust, dan saya adalah orang yang menentang adjustment. Bila anak besar, tuan-tuan, Assalamualaikum Tan Sri, apa khabar? Ustaz nak gap dia senyum pakai busuk je. Patutlah tuan-tuan pegawai tua ambil rasuah sebab anak, tuan-tuan. Baru faham bahawa manusia itu ujian, tuan-tuan. Dia ujian bagi kita dan bagaimana nak mengurus. Dulu tak terasa pun, tuan-tuan, tak terasa. Lepas tu baginda SAW menyebut lagi dalam hadisnya, ma taraktu min ba'di fitnatan adarra 'ala rijal min fitnatil mar'ah. Tidak pernah aku tinggalkan satu ujian yang lebih berat ke atas lelaki lebih daripada ujian perempuan. Tuan-tuan, kata Datuk Arsyad, lama dah tak datang masjid kita, dia kata masa orang lelaki ni umur 20 ke 30, dia berada dalam mood pandangan hidup. 30 ke 40 berada dalam mood pegangan hidup. 40 ke 50 berada dalam mood perjuangan hidup. Bila 60 lebih ke 70, dia berada dalam mood kenangan hidup, tuan-tuan. Saya rasa tuan-tuan tak faham maksud saya hidup itu, ya. Tuan Haji seorang je gelak tu, dia faham lah. Maksudnya bila duduk di masjid sembang-sembang lepas subuh, walaupun kebanyakan kita sudah berada dalam mood kenangan hidup, tapi kalau sebut pasal janda, naik angin, tuan-tuan. Dan berapa ramai orang yang dah tua pun masih kahwin lagi, tuan-tuan. Dan sikit sebanyak mengganggu dia datang masjid sebab baru dapat anak yang lebih muda daripada pot saudaranya, daripada isteri yang pertama, tuan-tuan. Jadi bermaksud, tuan-tuan, apa yang boleh disebut bahawa hubungan kita dengan manusia itu adalah ujian. Sama ada anak, isteri, kawan-kawan dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu agama memesan kepada kita, bila kita sudah ada di hujung perjalanan yang jauh ini, berhati-hatilah dengan manusia yang akan digunakan untuk Allah uji kita. Saya tidak kata manusia itu tidak baik, ya, tetapi saya memberitahu manusia itu adalah ujian seperti yang dinyatakan oleh Allah dan juga hadis baginda sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka sikap kita dengan sesama manusia harus berhati-hati demi menjaga apa yang telah kita usahakan selama ini. Jadi tuan-tuan, apabila kita sudah duduk di masjid, kita ada ramai kawan. Dan alhamdulillah, tuan-tuan mempunyai kawan yang baik, di mana ada pertempatan kediaman yang lain. Kadang-kadang mereka itu tidak banyak lagi kawan-kawan yang boleh mereka temui di masjid. Alhamdulillah, di Taman Tun dan beberapa tempat di Kuala Lumpur masih meriah dengan orang yang sebaya dengan kita. Jadi tuan-tuan, walaupun ada bersama kita di masjid ini adalah orang yang sudah tekad datang untuk berada dekat dengan Allah, tapi manusia itu adalah manusia. Manusia itu adalah manusia. Daripada apa yang saya tahu, bahawa setiap kali kita bergaul dengan manusia, harus ada 5 perkara dalam kepala kita mengenai siapa manusia itu.
Perkara yang pertama yang dinyatakan tadi, iaitu manusia adalah instrumen ujian. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Perkara yang kedua dinyatakan oleh Allah bahawa hubungan sesama manusia itu harus dibina di atas hubungan saling kebergantungan. Kalau kita dengan Allah tidak ada perkataan saling itu, iaitu pergantungan penuh terhadap dia. Tetapi kalau sesama manusia, mesti ada saling bergantungan antara satu sama lain. Ada beberapa TikTok yang dibuat oleh beberapa orang Kelantan yang saya sendiri pun rasa malu dengan TikTok itu. Dia kata kita jangan takut dengan bini, iaitu dengan isteri, sebab kita beli beras. Ya betul tuan-tuan, kita orang lelaki beli beras, tapi kita tak makan beras, kita makan nasi. Jadi bermaksud walaupun kita dah beli beras, beras itu ditukar menjadi nasi dibuat oleh isteri. Jadi bermaksud si isteri perlukan suami, si suami juga perlukan isteri. Tak boleh ada rasa lelaki tak perlu pada wanita ataupun wanita tidak perlu pada lelaki. Mesti ada rasa kebergantungan sesama kita. Saya perlu pada tuan-tuan, di mana saya rasa rindu nak datang dengan tuan-tuan. Dulu 3 kali sebulan, sekarang lekat 1 je. Sebab itu kalau tuan-tuan buang lagi, kesian kat saya. Rindu sangat sebab lebih kurang 16 tahun dah saya mengajar di masjid tuan-tuan ni. Tiba-tiba tak ada, mestilah meroyan saya. Dan tiap-tiap pagi saya lalu ikut masjid ni. Daripada rumah nak pergi ke Mesir Melayak, mesti lalu. Tunggu giliran saya Ahad kedua je. Risau je tuan-tuan. Sebab saya perlu kat tuan-tuan, sebab lama kawan dah. Tuan-tuan juga janganlah kata tak perlu, boleh ganti saya tak jumpa dah penceramah macam saya ni. Jadi maksudnya kita saling perlu, dan itulah yang dinyatakan oleh Allah. Allah menyebut dalam Al-Quran, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Kalaulah tidak kerana sebahagian manusia itu mendokong sebahagian manusia yang lain, maka hidup ini akan musnah. Tak ada siapa yang boleh mengatakan dia tak perlu pada orang lain. Perdana Menteri perlu kepada parti komponen, rakyat perlu kepada kerajaan, doktor perlu kepada orang sakit. Sebab itu saya tak pergi ke klinik kerajaan sekarang, sebab klinik kerajaan suka membebel. Dia marah kita tu macam budak-budak tuan-tuan. Last sekali saya pergi sekali untuk dapat nama ubat je, lepas pada tu saya lebih baik beli ubat sendiri walaupun mahal. Sebab bila pergi, ustaz nak mati kau marah kau. Janganlah marah sangat-sangat. Bila dia tengok kencing manis kita tinggi, darah tinggi kita tinggi, dia marah kita tu bobok. Okey doktor. Dia muda lagi pada kita. Saya pun boleh fahamlah bagaimana tuan-tuan yang bekas pengarah pencing kena marah kat doktor tuan-tuan. Jadi bila dia rasa dia perlu, kita perlu pada dia, itu yang dia marah sangat tu. Cuba kita tak pergi, tak naik pangkat lah doktor tu tuan-tuan. Jadi bermaksud doktor perlu pada pesakit, kerana ada orang sakit lah doktor kaya tuan-tuan. Cuba semua orang sihat, tak laku klinik tuan-tuan. Begitu juga mujur tuan-tuan, muda-muda dulu tak belajar agama, tua baru nak belajar. Sebab itu ada kuliah subuh tuan-tuan. Cuba tuan-tuan macam saya semua tak mari dah kuliah subuh. Mana ada ustaz pagi ni? Tak mari dah, sebab dia tahu dah tuan-tuan. Jadi bermaksud tak ada siapa yang boleh mengatakan saya tak perlu awak, awaklah yang perlu saya. Tak ada orang boleh mendakwa begitu. Kita saling perlu. Saya perlu tuan-tuan, tuan-tuan perlu saya perlu isteri saya, tuan-tuan perlu isteri tuan-tuan. Maka Allah SWT menyebut asas hubungan itu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Isteri kamu itu adalah pakaian kamu, dan kamu juga adalah pakaian isteri kamu. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa asas kedua apabila kita bergaul dengan manusia, pertama ianya adalah ujian, yang kedua kita saling bergantungan antara sesama kita,
Dan yang ketiga, dan inilah yang menakutkan kita apabila Allah menyatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Allah menyatakan kepada kita hubungan yang baik sesama kita di dunia ini, tuan-tuan, bila berada dalam keadaan tenang dan senang, maka kita boleh menyatakan kita sayang dan suka pada manusia. Tapi apabila berada pada keadaan tegang, terdesak, lazimnya manusia akan melepaskan bebanan tegang dan terdesak itu kepada orang lain. Maka oleh kerana itu, tuan-tuan, dalam rasa kebergantungan kita kepada orang lain, tiba-tiba ada kenyataan Allah menyatakan bahawa manusia itu tak boleh dipercayai. Allah menyebut begitu, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang yang berkasih sayang, orang yang berkawan baik sesama manusia itu, bila sampai saat ianya diuji, maka kebanyakan manusia akan mengatakan engkau, aku. Apatah lagi bila kita berada di akhirat, di depan kita ada neraka ataupun syurga, maka pada ketika itu amat malang jika kita mengharapkan manusia. Malah di dunia sendiri pun kita lihat geseran sedang berlaku. Di Sabah belum reda lagi, kawan tikam kawan, di sana begitu begini. Jadi bermaksud, tuan-tuan, manusia itu adalah makhluk, jika mereka berada dalam keadaan tenang dan baik, ya, tidak ada masalah. Tapi apabila berada dalam keadaan terdesak, manusia akan memikirkan dirinya sendiri dan saling membebankan sesama mereka. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, kita tidak boleh percaya kepada manusia sehingga tahap 100%. Sesiapa yang memberi kepercayaan kepada manusia sehingga 100%, manusia itu akan kecewa. Manusia itu akan sedih dengan apa yang dia harapkan itu tidak menjadi. Dan kita boleh lihat dalam perniagaan, kawan tikam kawan. Dalam politik, kawan membina blok untuk menikam dari belakang. Dalam rumah tangga, suami mengkhianati isteri, isteri berlaku curang terhadap suami. Dalam hubungan anak dan ibu ayah, tidak kurang juga anak menjual harta mak sehingga mak menjadi papa kedana, dan macam-macam. Jadi, tuan-tuan, Allah menyatakan kepada kita hubungan manusia dengan manusia itu dalam keadaan baik, ya betul. Sebab itu, tuan-tuan, Imam Mawardi mengatakan, jangan kamu memuji seseorang melainkan kamu telah melalui 4 proses dengan orang tersebut. Misalnya, tuan-tuan dengar saya ceramah, tuan-tuan jangan puji saya, melainkan tuan-tuan telah melalui 4 perkara dengan saya. Dan saya rasa dekat masjid ini tak pernah orang seorang pun yang melalui 4 proses itu dengan saya. Maka jangan komen pasal saya kerana tuan-tuan tak kenal saya. Dan saya pun takkan komen, tuan-tuan, kerana saya tak kenal. Walaupun kita dah hidup 16 tahun. Sebab tuan-tuan tidak melalui. Jadi bila kita tidak melalui 4 proses tersebut, bagaimana kita berbicara mengenai manusia itu? Ianya adalah tohmahan, ianya adalah sangkaan, ianya sedangkan perkara itu dilarang oleh agama. Apa perkara itu? Yang pertamanya, kita kena makan dengan dia berkali-kali. Dulu ada juga beberapa orang makan dengan saya. Sekarang lepas Covid ni tak makan-makan. Jadi kalau kita tak pernah makan dengan seseorang, kita tak tahu perangai orang tu. Kita tak tahu, tuan-tuan. Sebab itu bila tuan-tuan pergi umrah dengan kawan-kawan, nampak dia sembahyang lekuk dari-dari, tapi bila makanan nak habis, dia rembat seorang je lauk dan kuah, kawan belakang senyap. Jadi bermaksud sembahyang tak apa, tuan-tuan, sebab sembahyang masing-masing. Tapi bila makan, ada orang dia tak kisah orang lain, tuan-tuan.
Jadi makan itu menjadi alat untuk kita mengetahui sikap orang. Kerana kalau kita tak makan, semuanya cover line belaka, tuan-tuan kena jubah serban tu, baiklah. Betul ke perangai dia macam tu? Tak tahu, tuan-tuan. Maka sebab itu datang ke masjid sahaja tidak cukup untuk menjadikan kita hak untuk mengomen orang itu. Sebab kita tak tahu pun dia sebenar. Maka sebab itu Allah menyatakan dalam ayat tadi, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang yang berbaik, berkawan, berkasih sayang, ketika mana dalam keadaan tenang dan senang, mereka tak ada masalah. Tapi apabila berada dalam keadaan getir dan susah, maka pada ketika itu manusia akan memusuhi antara satu sama lain. Apabila berada dalam keadaan itu. Yang kedua, kata Imam Al-Mawardi, kita hendaklah bermusafir dengan dia. Tuan-tuan, satu hari saya pergi beri ceramah di IPK Kuala Lumpur. Sudah ceramah tu, ketua polis trafik duduk sebelah saya. Dia kata, "Ustaz, saya semok dah Ustaz, ada 2 saman." Lepas tu dia kata, "Ustaz, tahu ke saya siapa?" Tak tahu dah tu. "Saya ketua polis lah." Tak nak ejah-ejah ke? Dia perli saya. Tak nak ejah-ejah. Kan orang kan selalu jumpa polis trafik, kalau ada menantu polis trafik kan ejah saman. Dia kata, "Ustaz tak nak ejah." "Tak mahu." Kata, "Saya bayar lah, tunggu diskaun." Okey lah. Sebab speed track kan. Lepas tu dia pun mula mengumpat pada Ustaz. Dia kata, "Ada Ustaz tu, saya tengok Ustaz." Apa dia? Ada 48 speed track. Jadi semua tuan-tuan tak terfikir bahawa Ustaz yang tuan-tuan nampak bijak semut pun tak mati ni, bila boleh kereta tuan-tuan ada juga macam lipas kudung, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ingat bila Ustaz ni bawa 60 je. Mana ada, tuan-tuan. Dekat masjid memang nampak warung, tapi bila boleh steering kereta itu lain, tuan-tuan. Itu lain. Pernah ada satu jemaah bawa saya pergi ke Manjui. Dia kata, "Ustaz, ayah suruh pergi ceramah di Manjui." Dia pun bawa lah kereta Volvo daripada Tol Sungai Buloh sampai ke Manjui Ipoh 2 jam. Saya kata, "Lajunya." Dia kata, "Kita ada duit nak bayar speed track, sebab tu pakai kereta Volvo ni." Okey. Saya tanya kawan saya daripada Bangi, dia pergi ke Alostar, dia pergi 2.5 jam, tuan-tuan. Lagi laju pada anak datuk tu, tuan-tuan. Anak datuk tu bawa Volvo daripada Sungai Buloh ke Manjui, pun dia rasa dia ada duit nak bayar speed track, sebab ada 3 kan speed track. Satu dekat apa panggil sebelum Tanjung Malim, itu semua ada lampu tu. Dan kata orang, kalau nak bawa perempuan naik kereta, pastikan alamat saman tidak di rumah, sebab nanti isteri tahu. Jadi bermaksud, tuan-tuan, ada orang ustaz boleh bawa dari Bangi sampai ke Alostar 2.5 jam. Saya kata, "Kau bawa kereta apa?" Dia bawa apa? Volkswagen Polo, kata dia. Saya tak tahulah dia bawa berapa ratus kilometer sejam. Jadi bermaksud, tuan-tuan, orang ni kadang-kadang kita tengok dia pakai kopiah, pakai jubah, kita rasa mesti sopan santun. Itu di masjid, tuan-tuan. Cuba musafir dengan dia dulu, tahulah siapa dia. Ada orang dekat masjid agih-agih dekat orang nasi lemak, sebab bukan dia punya. Tapi bila pergi umrah dengan dia, serunding makan dalam selimut, tuan-tuan, tak nak kongsi dengan orang lain, tuan-tuan. Jadi bermaksud manusia ini, tuan-tuan, kita tak tahu masa senang. Bila susah baru kita tahu siapa dia. Maka sebab itu kita lihat Khadijah sebelum dia masuk meminang Nabi melalui kawannya Khawlah, dia telah menguji Nabi Muhammad dengan 4 ujian tadi, dan kesemua ujian tersebut baginda lulus. Maka sebab itulah Khadijah suka sangat untuk bersuamikan baginda sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ketiga, tuan-tuan,
apabila kita berkawan dengan seseorang, tengoklah apabila dia teruja, iaitu dia dapat rezeki yang tak diduga. Kalau dia dapat rezeki yang dia sudah jangka, seperti dapat gaji bulanan, orang tak teruja sangat, sebab satu hari bulan tu dah kira gaji nak buat apa. 27 hari bulan tu datang hanya sekadar agih mengikut perancangan. Tapi cuba bayangkan dia dapat benda yang dia tak jangka. Misalnya dia masuk pilihan raya, tak jangka dia boleh jadi Perdana Menteri, tiba-tiba Perdana Menteri. Kalau dia boleh mengurus dengan baik, maka dia memang orang hebat, sebab dia dapat sesuatu itu dan boleh diurus dengan baik. Tapi ada orang, bila dia dapat tu tuan-tuan, dia bengong dengan apa yang dia dapat itu. 6 bulan tu bengong lagi, dia bengong nak buat apa pun tak tahu tuan-tuan. Cuba bayangkan, kita ni tak handsome, tiba-tiba ada artis janda nak kahwin dengan kita sebab kita ustaz tuan-tuan. Oh, saya rasa tak semayang tahajud dah tuan-tuan, pakai peluk bini sebulan tuan-tuan. Ya, orang perempuan cantik nak kita gila tuan-tuan. Jadi bermaksud, lihat apa gelagak orang apabila dia dapat sesuatu yang tidak dijangka. Ada seorang jemaah itu tuan-tuan, bukanlah di sini, cerita orang di masjid ni banyak sangat, sebab 22 tahun dah duduk masjid Kuala Lumpur ni tuan-tuan. Ada seorang itu, jauh sikit lah masjid dia, tapi masih di Kuala Lumpur, selalu datang masjid dia, selalu katakan saya bagi kuliah, ada je dia duduk situ. Satu hari saya datang kuliah beberapa bulan, tak nampak dia. Jadi kita pun ingatkan dia meninggal. Tanya imam, mana Tuan Haji bla bla bla. Semua senyum je. Kalau mati mesti sedih. Senyum tu kata, kenapa senyum? Oh, ustaz tak tahu ke? Oh, tak tahu apa benda? Oh, isteri dia meninggal dunia. Lepas tu dah isteri dia meninggal dunia, apa yang senyum? Bukan yang meninggal tu senyum, lepas isteri dia meninggal dunia, dia kahwin dengan mak saleh. Boleh bini muda mak saleh tuan-tuan. Siapa tak senyumnya? Bom Mokhtar boleh Zeti pun pakai baju tak kancing tuan-tuan. Ini boleh perempuan mak saleh tuan-tuan. Wah, okeylah. 5-6 bulan selepas itu, setahun selepas itu, saya duduk dekat pejabat masjid itu, dia datang. Dan memang tak kancing baju. Yalah, orang tua boleh bini muda kan tak kancing. Dah lah, masa bini tua tu kancing sampai ke tekuk kan. Bukalah dada sikit baru nampak jantan. Masuk masjid. Mana imam? Ya, imam ada sekejap lagi. Saya kata, Ji, lama tak nampak. Oh, ustaz tak tahu kan? Oh, bangga dia. Apa dia? Saya bini muda ustaz, puas hati, mak salah. Cakap Inggeris terus dengan kita tuan-tuan. Jadi bermaksud tuan-tuan, manusia itu boleh berubah je. Pelik apa yang kita nak peliknya. Jadi oleh kerana itu, cuba tengok dia dapat apa yang tak dijangka. Bila dia dapat sesuatu yang tidak dijangka, lazimnya orang itu akan berubah. Dan di situlah kita dapat lihat wajahnya yang sebenar dalam diri. Dan yang keempatnya ialah bagaimana dia mengurus marahnya. Cuba buat dia marah dan cuba tengok macam mana dia mengurus marah dia. Kadang-kadang ada orang bila selipar dia hilang, dia pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un, rezeki tak panjang. Tapi ada orang sampai panggil pengurusi. Mana pengurusi masjid? Macam mana selipar saya boleh hilang? Bla-bla marah. Lepas tu pengurusi tanya, selipar macam mana? Selipar bata saya beli semalam. Aduh, selipar bata sampai panggil pengurusi masjid. Komen sebab hilang di masjid. Tapi ada orang hilang kasut mahal-mahal pun, yalah, nak buat macam mana? Bukan rezeki. Dulu orang kata kalau bawa kasut mahal, letak pintu kanan satu, pintu kiri satu. Sekarang orang dah tahu modus operandi tu, letak macam tu pun hilang juga contoh. Jadi bermaksud ada orang, ya, dia dimarahi dia, tapi dia boleh mengurus dengan baik, dan itulah orang itu sebenar. Jadi Imam Al-Mawardi mengatakan, sebelum kamu melalui 4 perkara ini dengan seseorang,
maka kamu jangan komen tentang orang itu. Sebab apa? Sebab kamu tidak tahu siapa dia. Bila kita datang masjid kan senang je. Masjid aircon, datang solat, lepas solat Assalamualaikum, ada kopi dengan teh campur dua jadi kotek, lepas tu nasi lemak lagi, macam-macam lah tuan-tuan. Itu kita tak kenal lagi kawan kita siapa, hanya kerana datang masjid. Tapi nak tahu kawan kita siapa, laluilah beberapa situasi itu dan kita tahu dia siapa. Itu perkara yang ketiga yang Allah nyatakan mengenai manusia bila kita bergaul dengan manusia. Yang keempatnya tuan-tuan, manusia itu ada macam-macam. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin cipta Nabi Adam, maka Allah memerintahkan Jibril turun ke bumi mengambil 7 genggam tanah yang berlainan. Diambilnya tanah merah, diambilnya tanah berbatu, diambilnya tanah pasir dan sebagainya. Daripada tanah yang berbagai itu diadun dan dibuatlah Nabi Adam. Kemudian di hujung hadis itu baginda SAW menyebut setiap manusia itu mempunyai 7 elemen tanah yang sama tetapi nisbahnya berbeza. Jadi oleh kerana nisbah tanah yang ada 7 tadi ada dalam diri kita berbeza, maka pastinya lah kelakuan kita juga berbeza. Tuan-tuan tahu tak apa pandangan imam tuan-tuan terhadap Masjid Taqwa? Tuan-tuan tahu tak? Kalau pergi ke Jakim ataupun Jawi, bila orang itu nak dipostingkan ke mana-mana masjid di Kuala Lumpur, semua akan berdoa jangan posting Masjid Taqwa. Semua tak nak tuan-tuan. Lepas tu bila dia tanya saya, Ustaz, doktor, berapa lama dah mengajar Masjid Taqwa? Saya kata saya mengajar Masjid Taqwa sejak tahun 2005. Uluh, dah 17 tahun. Macam mana boleh maintain tu? Kita orang kat pejabat semua takut dengan orang Masjid Taqwa, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan dapati imam bertugas di masjid tuan-tuan semuanya jangka hayatnya pendek ke belakang. Boleh tukar tu sujud syukur macam Ronaldo masuk gol tanda bola, tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi saya jawab mudah je, tak ada masalah. Orang Masjid Taqwa okey je. Cuma mungkin tuan-tuan tidak belajar bagaimana berinteraksi dengan orang macam-macam. Jadi bila seseorang itu datang ke satu-satu tempat ataupun berada di satu tempat, dia ingat manusia tu serupa je. Macam kita pergi ke negara Afrika, tuan-tuan sampai ke Afrika, tuan-tuan boleh beza duk orang. Saya kalau mula-mula sekali tengok orang Afrika tu, saya serupa je. Lepas tu kita pun pening, macam mana dia kenal antara satu sama lain. Begitu juga bila kita duduk dengan Cina. Cina ni dia nampak pendek-pendek putih, serupa je. Jadi samalah juga orang lain, sekali imbas nampak sama je, tetapi sebenarnya berbeza. Jadi tuan-tuan yang duduk di masjid ni berbeza. Berbeza gabungan chemical itu, berbeza jawatan. Ada yang dah boring jadi ketua jabatan baru pencing, ada yang baru naik pangkat lepas tu pencing, ada juga tuan-tuan. Ada yang sempat itu jadi bermaksud imam tadi bila dia datang, dia tidak faham bagaimana berinteraksi, maka gagal lah. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, apa yang perlu kita faham, manusia itu tidak sama. Dan yang terakhir 5, apabila kita terlalu dekat dengan manusia, terlalu close dengan manusia, dia akan mengakibatkan kita akan ada jarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, bagi memastikan seseorang itu berjaya dalam hubungannya sesama manusia, iaitu hablum minan nas, dengan tidak menggadaikan hubungannya dengan Allah, hablum minallah, maka keseimbangan itu harus diwujudkan. Dan di antara perkara yang harus kita ingat dalam bergaul dengan manusia itu ada 2 perkara. Pertama ialah bagaimana mengurus perbezaan. Lebih-lebih lagi, mari ke Taman Tun ini, setiap orang begitu keras dengan pandangan masing-masing.
Saya ada pandangan saya, dan saya tidak akan peduli dengan pandangan orang lain. Yang ni pula dengan pandangannya, iaitu dengan pandangannya. Jadi manusia itu sememangnya begitu sikapnya. Maka perlulah kita mempelajari bagaimana agama mengajar kita mengurus perbezaan itu. Dan dalam soal perbezaan, tuan-tuan, ada kenyataan agama yang terlalu kontradik. Kenyataan pertama, Allah menyebut walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walizalika khalaqahum. Kata Allah, kalau Allah mahu jadikan manusia itu berada dalam satu pattern berfikir, satu agama, satu acuan, Allah boleh buat. Tetapi sudah menjadi ketentuan Allah, Allah biarkan kita ini berbeza. Jadi bermaksud kita berbeza itu sebenarnya nikmat Allah yang tak perlu kita gusar. Kita berbeza pandangan politik, kita berbeza pandangan mazhab, kita berbeza dengan kecenderungan kita terhadap ustaz-ustaz. Kita berbeza macam-macam. Itu bukan suatu yang aib, bukan suatu yang tidak baik, kerana itu adalah ketentuan Allah. Tapi yang memeningkan kita dalam kenyataan yang lain, Allah minta kita supaya jangan berbeza pula. Jadi dia buat kita berbeza dan dia minta kita jangan berbeza. Jadi untuk menyelesaikan kontradik itu, tuan-tuan, ianya ada 4 perkara yang memerlukan kepada beberapa siri kuliah. InsyaAllah ianya mukaddimah bagi tahun 2003. InsyaAllah kuliah akan datang saya akan sebut pada beberapa kaedah. Saya pun dah kira-kira itu ada lebih kurang 24 kaedah bagaimana kita berdepan dengan berbeza tetapi kita tidak bergaduh sesama kita. Maksudnya kita berbeza tetapi kita menikmati nasi lemak dan juga kopi O yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.